kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan dua isu yang mana saya merupakan membayangkan apa keadaan yang sebenar yang berlaku dalam akar umbi. Datuk Yang di-Pertua, saya nak rujuk sebenarnya Seksyen 44 kurungan 1A Akta JPJ, iaitu berkenaan memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah, iaitu hukuman bagi orang yang memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah dan menyebabkan kecederaan tapi bukan kematian. Dendanya adalah RM50,000 ataupun 7 hingga 10 tahun perbenjaraan. Jadi hukuman ini sebenarnya lebih berat berbanding dengan hukuman bagi orang yang memandu kereta dengan bahaya dan menyebabkan kematian di bawah Seksyen 41 Akta JPJ, di mana dendanya adalah RM50,000 dan perbenjaraan 5 hingga 10 tahun. Jadi saya nak tanya, satu ialah dia mungkin ada pengaruh alkohol tapi dia cederakan orang tapi bukan menyebabkan kematian. Yang satu lagi adalah memandu secara melulu tapi menyebabkan kematian. Jadi yang menyebabkan kematian yang hukumannya lebih ringan berbanding dengan yang uh, drink and drive yang mabuk. Jadi saya rasa ini adalah uh, sedikit ketidak uh, selasian ataupun double standard dari segi penggubalan undang-undang di dalam JPJ. Dan juga saya, Datuk Speaker, saya bangkit ini, saya sebenarnya saya tidak sokong sesiapa yang minum alkohol dan lepas itu memandu kereta. Tapi sekarang yang had alkohol, beratusan alkohol di dalam nafas seorang pemandu yang ada minum itu, sebenarnya dia diperketatkan, ditingkatkan lagi. Jadi bagi saya di kawasan saya misalnya, di kawasan saya bandar kan, saya memang dengar banyak kes yang saya rasa agak memeranjatkan. Kerana yang undang-undang ini dia baik tapi dia juga membuka jalan, membuka pintu kepada pegawai penguatkuasaan dan juga malah pegawai polis untuk minta wang rasuah. Jadi angka yang saya dengar itu ialah bila mereka di dalam blok jalan yang ada yang minta 3,000, 5,000 dan baru-baru ni saya malah dengar ada minta wang rasuah 10,000 cash. Jadi salah seorang pengadu adalah kawan saya yang dia kata bila dia makan di satu restoran di kawasan saya dan dia ada minum sedikit wine dan lepas itu dia blok oleh polis dan polis kata sama ada nak ikut dia balik ke balai, masuk dalam lokap bermalam, waktu itu adalah hari Jumaat. Lepas itu dua malam kemudian akan didakwa ke mahkamah hari Isnin. Semua orang tak mau ini kan. Jadi saya dan polis minta RM3,000. Kawan saya tak ada RM3,000 cash dalam berada bersama dia. Jadi dia kata polis minta dia duduk di sebelah dan polis itu memandu kereta pergi ke bank ATM, tunggu dia tekan wang, ambil RM3,000 cash, bagi dia, lepas tu dilepaskan. Dan saya rasa sangat hairan, ini berlaku di kawasan saya, macam mana ini boleh? Tapi ini adalah realiti. Ini bukan saya ini nak tegaskan, bukan saya sokong mereka yang ada minum dan lepas tu memandu. Tapi kadang-kadang bila had limit itu terlalu ketat dan juga bila yang apa yang berlaku dalam realiti ialah membuka pintu, buka jalan kepada rasuah. Ini adalah kita sebagai penggubah undang-undang termasuk kementerian, saya rasa ini juga bukan perkara yang kita suka lihat. Jadi saya rasa mungkin kementerian kena kerjasama dengan pihak polis dan juga pegawai penguatkuasa untuk lihat macam mana kita boleh mengelakkan undang-undang ini
disalahgunakan oleh pegawai penguatkuasaan yang tidak bertanggungjawab. Kerana ini satu realiti. Mereka yang kena itu mereka selalunya tidak mau cakap. Tak ada orang mau masuk lokap lepas tu didakwa ke mahkamah. Sebenarnya yang mungkin yang kandungan alkohol dalam tubuh badannya tidak begitu tinggi, mungkin satu gelas bir itu pun kena dalam mengikut undang-undang sekarang. Jadi saya nak minta saya nak tarik perhatian Yang Berhormat Menteri atas the reality on the ground ini, yang mana saya rasa haruslah kita ambil perhatian. Yang kedua ialah Dato' Speaker, tentang cermin gelap. Baru-baru ni saya nak tukar kereta baru, dan saya nak gunakan plate nombor yang sudah pun ikut saya 13 tahun itu, nak alih ke kereta baru. Jadi nak buat ini kerana saya juga mau simpan kereta yang sedia ada. Jadi kena kereta lama yang sedia ada itu kena dibawa ke Puspakom. Pergi ke Puspakom, pegawai kata kena keluarkan semua cermin gelap saya. Cermin gelap saya pada kereta saya sudah ikut saya 13 tahun juga. Saya memang tak mau ini dibuat. Lepas tu saya terpaksa tulis surat, terpaksa ganggu pegawai atasan kementerian untuk minta pengecualian. Okey, soalan saya ialah, kenapakah ini diperlukan? Kalau hantar kereta ke Puspakom, yang JPJ mau tahu adalah sama itu kereta itu benar, enjin itu ada tukar ataupun tidak, ada ikut registration dan pendaftaran kereta ataupun tidak. Memang tak kena mengena dengan cermin gelap itu. Kenapakah ini dilakukan? Jadi saya nak minta Yang Berhormat Menteri, saya rasa ini adalah satu prosedur saya rasa yang sebenarnya kita boleh simplify dan tidak perlu diadakan supaya untuk memudahkan mereka yang ada kereta cermin gelap itu, tinted film itu, ia tidak perlu dikeluarkan daripada kereta bila hantar kereta ke Puspakom untuk pemeriksaan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih.